السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، نواصل دراستنا المتعلقة بأعمال القلوب. وتوقفنا عند تعريف الورع عند صاحب المنازل. Kita sambung perbincangan pada tajuk wara' dan kita meneruskan dengan makna wara' seperti yang ditarifkan oleh sahib Manazil As-Sairin rahimahullahu ta'ala, haitsu qala rahimahullah, al-wara'u tawaqqin mustaqsan ala hadar wa taharrujun ala ta'zim. Al-wara'u tawaqqin mustaqsan ala hadar. Wara' itu ialah berhati-hati sepenuhnya, yang sepenuhnya, melindungi diri sepenuhnya kerana mengambil sikap awas dan berjaga-jaga. Wa taharrujun ala ta'zim, dan rasa tidak senang dan selesa untuk melakukan sesuatu kerana rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata sahib Manazil. Kata الشيخ المحقق ابن القيم رحمه الله: يعني أن يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي، لأن التوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب. Makna perkataan sahibul manazil ini, wara' ni apa? Iaitulah seseorang itu berusaha sepenuh daya upayanya melindungi dirinya daripada perkara yang haram dan samar-samar, dan apa jua yang dia takut memudaratkannya. Kerana tawaqi dan hazar itu hampir dekat maknanya, cuma bezanya tawaqi itu perbuatan anggota tubuh, manakala hazar itu adalah rasa hati. Jadi dalam hati duk berasa awas, maka menyebabkan anggota tubuhnya menjauhi, abstain, daripada perkara yang dianggap tidak jelas, uncertainty, absurd, ya, yang tidak jelas kehalalannya, So kita ada benda yang haram, jelas haram, dan kita ada benda yang tak jelas ia halal, tetapi tak pasti juga ia haram. Maka wara' itu ialah menjauhi dua perkara ini dengan sesungguh-sungguhnya, ya, sehabis daya upaya. Maka punca dia tawaqi, dia menjauhi, ialah kerana lil hadar, kerana takut terjebak dalam perkara haram. Faman waqa'a fi syubuhati faqad waqa'a fil haram. Wa man yattaqi syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Jadi sebab dia nak menjaga, dia takut dia terjebak dalam perkara yang haram, maka dia tinggal. Dan juga faktor yang mendorong wara' itu adalah, selain daripada
rasa awas dan takut buat perkara yang haram yang mendatangkan murka dan azab Allah Ta'ala ialah kerana au taharrujun ala ta'zim, kerana rasa tak senang dan tak selesa nak buat satu perkara, kerana takut ia bercanggah, ia menyanggah, ia mencalarkan rasa pengagungan kita kepada Allah. Jadi wal wara'u 'anil ma'siyati imma li khauf atau ta'zim. Orang itu, seseorang itu, dia wara', dia menjaga dirinya daripada terjebak dalam perkara yang maksiat antara dua sebab. Yang pertama, takut azab Allah Ta'ala. Yang kedua, kerana mengagungkan kedudukan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjaga, memelihara, yang bagi nikmat, yang bagi karunia, yang bagi rahmat kepada dia. Yang mana tentulah ta'zim itu mengandungi dalamnya al-hub, rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan, sehingga tak mungkin seseorang melakukan perkara yang melukakan perasaan kekasihnya. Kalau itu kita dengan makhluk, apatah kita dengan Tuhan, lebih aula lagi, lebih utama lagi. Ya? Jadi inilah wara'. Wara' ni kita tinggal perkara-perkara yang haram yang jelas, ataupun perkara yang tak jelas tapi ditakuti ianya membawa kepada haram kerana ketidakjelasan kehalalannya, maka ditakuti ia membawa kepada haram. Ya? Ha. Jadi wara' ni nanti dia akan tengoklah, dia akan ada wara' yang wajib dan ada wara' yang daripada bentuk kamalat. Dan macam, dan kata Syekh Al-Harawi, wa huwa akhiru maqam az-zuhd lil-'ammah wa awwalu maqam az-zuhd lil-murid. Macam kita sebut, dianya adalah awal peringkat zuhud bagi orang awam. Dia adalah akhir maqam zuhud bagi orang awam. Kan kita kata zuhud ada 3 peringkat. Zuhud yang pertama ialah zuhud daripada perkara-perkara syubhah. Kan? Zuhud daripada perkara syubhah. So kata Syekh, biasanya orang awam, ini kemuncak zuhud mereka. Orang awam habis-habis mereka boleh zuhud, ialah zuhud pada perkara syubhat. Perkara haram dan syubhat. Adapun bagi orang yang menjalani, bagi murid, ya, bagi orang yang nak mengkehendaki Allah, yang betul-betul sungguh-sungguh nak menempuh jalan menuju Allah dan kembali kepada Allah, nak inabah, maka ini barulah permulaan. Dia adalah peringkat pertama zuhud. Seperti telah kita sebutkan. So di sinilah hubungan wara' dengan zuhud. Wara' ialah peringkat pertama zuhud yang kita sebutkan, zuhud 3. Yang pertama zuhud daripada perkara yang syubhah. Itulah wara'. Namanya wara'. Kemudian kita ada zuhud daripada perkara yang berlebih-lebihan. Perkara fudul. Ya, perkara yang harus tetapi berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, yang paling tinggi sekali ialah zuhud pada zuhud. Ya. Zuhud akan zuhud yang telah kita bahaskan. Ya. Maka wara' ni di mana? Dia adalah peringkat pertama zuhud. Bagi orang yang nak menempuh jalan suluk, jalan mencucikan jiwa, nak mencapai maqam tauhid yang sebenar. Ya. Bagi orang yang nak berjalan menuju kepada peringkat tertinggi maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan zuhud dan wara' juga ada 3 peringkat. Jadi
Dia adalah tangga pertama daripada zuhud. Tapi tangga pertama ni ada 3 juga tangga nak pergi dekat dia. Yang pertama, derajat yang pertama daripada derajat wara' ialah tajannubul qaba'ihi li sawnin nafs wa tawfiril hasanat wa siyanatil iman. Yang pertama, menjauhi perkara-perkara yang jelas kejelekan dan keburukannya. Segala maksiat, segala bid'ah yang balalah, segala perkara-perkara yang tak elok, yang jelek, yang hodoh, yang bercanggah dengan fitrah, yang bercanggah dengan nilai-nilai murni dan etika moral yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kerana apa? Pertamanya, lisaunin nafs, untuk menjaga diri. Ya. Menjaga diri daripada jatuh maruah, daripada perkara yang mengaibkan. Di sisi siapa? Di sisi Allah Ta'ala. Ya. Di sisi malaikat. Di sisi hamba-hamba yang beriman. Kita nak jaga supaya kita ni bukanlah termasuk pada pandangan hamba-hamba Allah yang beriman ke dalam golongan yang lekeh, yang ahli maksiat. Walaupun kita di dunia pada pandangan orang ramai adalah orang yang hebat, kita adalah raja, kita adalah menteri, kita adalah pegawai, kita adalah ketua, kita adalah pemimpin, pemerintah, orang kaya, bangsawan, keturunan Nabi, ya, apa sajalah. Tetapi pada pandangan mata awliya Allah, wali-wali Allah, kita ni orang yang hina, orang yang lekeh, orang yang koman, orang yang cukia, ya, orang yang haprak. Pada pandangan Allah, kita adalah orang yang derhaka, orang yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Dan kita tak mau. Kita nak jaga diri kita daripada dipandang hina oleh Allah, para malaikatnya, dan hamba-hambanya yang beriman. Wassalihul mu'minin. Yang kedua, faedahnya adalah tawfiril hasanat. Menjaga kebaikan. Tawfir ni apa? Tawfir ni ialah mencambahkan. Kan? Kalau kita pergi bank Islam, kalau kita dia ada skim, dia panggil skim Al-Awfar. Al-Awfar itu dia kata yang paling menguntungkan. Kan? Paling menguntungkan. Tawfir ni juga digunakan dalam istilah moden untuk merujuk kepada berjimat cermat. Berjimat cermat ni maknanya ialah kita melakukan satu perkara yang paling menguntungkan. Itu makna berjimat cermat. Bukan jimat cermat tu kita ambil benda yang tidak. Kita ambil di antara dua benda banyak tapi kurang kualiti. Kita ambil benda yang sedikit, yang murah tapi kualitinya lebih baik. Contoh. So, tujuan kita melindungi diri daripada benda-benda yang jelek ialah kita nak, selain daripada menjaga maruah diri di sisi Allah Ta'ala, kita nak tawfir al-hasanat. Nak menghasilkan sebanyak boleh kebaikan. Dia dari dua sudut. Yang pertama dari sudut zaman. Nak menjaga masa kita. Jangan sampai masa kita ni rugi. Bila kita buat benda-benda yang merosakkan akhlak, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang bercanggah dengan ajaran Islam, kita hidup tak lama. Kan? Tak lama. Habis-habis jauh ada orang hidup 100 tahun, orang hidup 100 lebih. Tak banyak mana jangka hayat usia. Kalau kita kata daripada dia hidup 100 tahun, bukannya hidup dia start daripada umur dia sehari. Hakikatnya, kalau kita nak kira umur kita ni daripada kita menjadi syabab, menjadi remaja, kita ada kekuatan, mula melaksanakan ibadah kepada Allah. Daripada usia balik. Daripada usia balik tu, berapa banyak usia balik pula yang terbuang daripada kita sia-sia. Hakikatnya tak lama. Apatah lagi orang yang tak ada umur macam itu. Dan siapa boleh jamin kita boleh hidup lebih daripada 60-70 tahun. Ya. Jadi masa is very suntuk. Ya.
dan terlalu rugi jikalau kita gunakan saat-saat yang ada untuk melakukan perkara yang mendatangkan murka dan cemoohan Allah Ta'ala kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Yang sepatutnya masa ini kita isi dengan perkara-perkara yang memberikan faedah kepada akhirat kita. Termasuk perkara yang menjadi cemoohan itu ialah perkara-perkara syubhat lah. Qabaih di sini bukan sahaja benda yang jelas haram, yang tak jelas kehalalannya. Daripada kita buat benda yang sebegitu rupa, lebih baik kita buat benda yang tidak ada pertikaian. Ya? Daripada sibuk kita menghabiskan masa kita buat benda-benda yang orang ulama pertikai, boleh buat ke bid'ah hasanah ke bid'ah dalalah ke, baik kita buat benda hak confirm sunnah. Kan bagus. Ini baru tasawuf. Daripada kita baca zikir yang entah mana sumbernya, doa yang entah mana sumbernya, yang kita pun tak pasti maknanya, boleh baca ke tak boleh baca, kaifiat macam ini. Berlambak doa dan zikir Nabi, amalan-amalan yang diajak, yang confirm ini kalau kita buat, tak ada siapa ulama akan petikai. Jadi orang yang betul-betul menjalani jalan suluk menuju Allah Ta'ala tidak ada masa untuk fikir tentang benda-benda bid'ah. Masanya dijimat cermatkan untuk melakukan perkara-perkara sunnah. Ya? Tak ada masa untuk dia nak bergaduh-bergaduh. Isu-isu yang menjadi khilaf. Ya? Ada ini di antara. Ya, bila kita lihat masyarakat, macam kita sebutlah. Ya, kalaulah betul-betul orang kembali kepada ajaran tasawuf yang diajak oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada lagi kekecohan-kekecohan di media sosial, di pertemuan-pertemuan fizikal manusia. Tidak ada. Masa yang ada itu dibincangkan untuk benda yang bermanfaat, yang disepakati. Ya. Dia tak ada masa nak pergi belajar pahaman-pahaman ilmu kalam yang bersifat, nama pun spekulatif teologi, bersifat spekulatif. Lebih baik dia jimatkan masa ini daripada dia duk fikir Tuhan turun langit dunia ni macam mana, apa konsekuensinya kalau kita kata Tuhan turun, bukankah ini melazimkan tempat, arah, pasak. Daripada dia duk fikir benda-benda yang tak pasti ini, lebih baik dia beriman Tuhan turun ke langit yang 1/3 malam, pukul 3 pagi, 4:30 pagi dia bangkit, dia sembahyang tahajud, doa, dia elok kat Tuhan, selesai masalah. Kan? Daripada dia duk berspekulasi, kalau kita kata Tuhan mendengar, maka adakah pendengaran Tuhan ini adalah esensi zatnya atau tambahan atas zatnya? Bincang benda-benda yang tak ada faedah ni. Lebih baik dia banyakkan doa, banyakkan tilawah Al-Quran. Ya? Ini adalah cara yang betul untuk beriman. Ya? Jangan kita habiskan masa kita dalam perdebatan-perdebatan teologi dan filosofi ketuhanan yang hakikatnya bukan bidang kita pun. Kita nak pergi debat itu. Tugas kita adalah seperti mana kata Al-Imam Rabi'atul Ra'yi, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Mesej pesanan itu datang daripada Allah. Tugas Rasul menyampaikan. Tugas kita menyerah diri bulat-bulat. Kata Syekh Tahawi, la yathbutu qadamul Islam illa ala zahri at-taslim wal istislam. Atau kama qala rahimahullah. Tak tetap tapak kaki seseorang di atas Islam kecuali di atas belakang, di atas tapak penyerahan total diri, total submission to God, the Almighty Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih bergaduh tentang sifat Tuhan. Nak suruh orang takwil, suruh orang fikir. Kata kalau Tuhan kata Tuhan istiwa atas aras, bukankah begini, bukankah begini. Yang duk bukankah begini ni, hang duk fikir buat apa?
Kita ni masa suntuk je, Kita nak masuk syurga. Nak pastikan kubur kita itu adalah rawdatun min riyadil jannah. Bukannya na'udzubillah min an takuna hufratan min hufarin niran. Kita tak naklah jadi lubang-lubang neraka. Nak jadi taman-taman syurga. Kan? Ini. Ini fokus hidup kita. Ini matlamat hidup kita. Ini wastansyaung kita. Ya? Yang menentukan segala hala tuju tindak tanduk kita. Ya? Orang kata, jomlah kita pergi belajar akidah. Akidah apa? Haji sifat 20, ilmu kalam. Kata, subhanallah, daripada aku ikut hang pergi mengaji kelas macam ni, biar aku duduk antara maghrib isyak, aku baca Quran, sejuzuk, 2 juzuk boleh habis. Cukup bulan khatam. Ha? Baca Quran, aku tengok ayat Quran, aku tadabbur, apa yang Tuhan suruh aku buat, apa Tuhan larang aku tinggal, apa yang Tuhan abad aku percaya. Selesai masalah. Buat apa aku nak pening-pening ke otak aku dengan benda yang memang di luar daripada kemampuan akal. Di luar daripada kemampuan kalbu dan jiwa. Jiwa tidak dicipta untuk benda ini. Ya. Lebih baik aku gunakan otak aku ni untuk fikir apa masakan yang aku nak masak untuk anak bini, ataupun kalau isteri dia nak masak untuk suami dia, masak untuk anak-anak dia. Lebih baik guna otak tu, perah otak untuk cari resipi-resipi yang sedap. Daripada duk fikir tentang sifat Tuhan, Tuhan. Apa ni? Buang masa. Eh? Meletakkan satu lagi batu halangan kita. Dah lah, syurga ni memang Tuhan dah letakkan macam-macam halangan. Kita nak pergi tambah lagi. Allahul Musta'an. Eh? Jadi ini sepatutnya kita bila dengar ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala, hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala, kita rasa makin cinta, makin kagum, makin hebat, makin takut, makin gerun kepada Allah Ta'ala. Ini tidak. Mengaji sifat Allah Ta'ala, semakin dia jadikan Tuhan tu bahan eksperimen dia. Dia robek-robek. Dibuat spekulasi. Dibuat teori-teori, hipotesis-hipotesis. Lalu diberikan akal itu kuasa untuk menentukan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sebab itulah Syekhul Taifah, Syekh Al-Junaid rahimahullah melarang kita dengan begitu keras. Dia kata aqallu ma fil kalami suqutu haibatir rabbi 'anil qalb wal qalbu idza 'ariya 'anil haibah 'ariya 'anil iman. Sekurang-kurang kesan buruk ilmu kalam ini ialah jatuhnya rasa hebat, hilangnya rasa kagum dan hebat terhadap Tuhan daripada kalbu. Dan kalbu kalau dah hilang rasa kagum dan hebat kepada Tuhan, telanjanglah dia daripada iman. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Fokus kita kepada ibadah. Fokus kita kepada melaksanakan suruhan Allah, meninggalkan larangan. Apa yang Tuhan cakap dalam Quran, kita dah ada kaedah. Tuhan kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai masalah. Apapun ayat Quran tentang sifat Tuhan datang, apapun hadis Nabi tentang sifat Tuhan, kaedahnya, neracanya ini dia. Datang ayat kata yadullahi fawqa aydihim lima khalaqtu bi yadayya. Yang penting i'tiqad tak sama dengan makhluk. Selesai masalah. Itu yang utama, itu yang penting. Itu yang dituntut daripada kita, itu yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala di hari akhir. Ya.
Jadi ini, kalau betul-betul kita ni warak, kita akan jimatkan masa kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang sebegini rupa. Ya. Kita akan menjaga masa kita daripada terlibat dengan perbalahan-perbalahan, apatah lagi perbalahan yang bersifat duniawi. Ya. Perbalahan yang bersifat hanya merugikan akhirat. Untung dunia pun belum tentu, akhirat kemungkinan akan rugi. Ini dah syubhah. Tapi bergaduh hal-hal politik, gaduh sampai, sedangkan hak yang isu yang dia bergaduh, dia duduk bertahan ataupun dia lawan, itu pun belum tentu. Dan bila datang isu yang betul-betul perlukan stand, pembelaan dan defense daripada umat Islam, seperti isu yang berlaku di Gaza, tiba-tiba dia jadi ruyuk, hilang tak tahu pergi mana. Kan? Dalam bab keduniaan bukan main lagi, tapi dan dalam hadis, Tuhan benci orang yang alim dalam bab dunia tapi jahil bab akhirat. Hang pandai, hang kerja accountant, hang kerja apa jadi kemis, ahli kimia, hang jadi fizisis, hang jadi doktor, hang jadi engineer, hang jadi profesor dalam bidang itu, bidang ini. Tiba-tiba hukum hakam solat yang simple kau tak tahu. Baca Quran tajwid yang simple pun tak lepas. Ini benda yang Tuhan benci orang macam ni. Nak kita jadi orang yang Tuhan benci? Na'udzubillah min zalik. Kan? Matematik, algebra boleh buat sampai boleh kira segala apa kedudukan planet lah, bintang lah, jarak bintang ni daripada bumi sekian. Dia kata hang ni, oh betul datang orang. Hang memang pandai matematik tu, hang boleh kira planet tu, galaksi ni hang boleh kira. Tolong kira Ustaz ni faraid. Faraid tu apa? Tak tahu kalau tak. Hukum Tuhan dia tak tahu. Kan? Ini rugi. Rugi. Kan? Jadi ini benda-benda macam ni kita kena hati-hati. Ya, jangan kita merugikan masa kita. Ini adalah sikap yang tidak warak. Ya. Bak maksiat ni cerita lah. Memanglah maksiat je lah. Yang warak yang paling dahsyat kita nak kena jaga ni, warak daripada benda-benda syubhah yang macam ni. Benda yang tak pasti menguntungkan kita di akhirat. Dan ada kemungkinan dia menjadi perkara yang merugikan. Kita pergi buat benda tu, kita tinggal benda hak jelas menguntungkan kita di akhirat. Ni kena jaga. Yang kedua, jimat cermat menguntungkan dari sudut apa? Memperbanyakkan amal-amal salih supaya ia menampung kekurangan. Dari sudut benda yang dibuat, tadi dari sudut masa, kita kena jimat cermat masa kita. Dari sudut amalan, kita kena jimat cermat amalan-amalan yang kita nak buat ni, kena pastikan amalan salih, amalan baik mengatasi amalan buruk. Nak pastikan timbangan amal salih kita lebih berat daripada timbangan amalan buruk. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Sanggupkah kita mengambil risiko timbangan amal soleh kita, na'udzubillah min dzalik, ringan, dan akhirnya ummuhu hawiyah,
menjadi tempat na'udzubillah min zalik. Bila kita ingat benda ini, kita rasa rugi. Nak menambah lagi amal yang buruk. Sedangkan banyak amal soleh yang kita belum buat. Yang kita belum banyakkan. Bukan sahaja nak buat benda buruk, bahkan benda-benda yang harus. Dalam konteks kita bercerita pasal warak ni, benda benda buruk, benda maksiat, dosa ni memang dah confirm. Termasuk makna qabaih di sini ialah benda-benda yang sebenarnya mungkin harus, tapi boleh diganti dengan perkara yang lebih bermanfaat untuk akhirat. Ya? Lebih bermanfaat untuk akhirat. Tengah-tengah orang duk perang pasal isu Palestin apa semua. Ya, kita kata kalau ada orang nak buka Facebook dia, Instagram dia, nak search pasal restoran makan mana yang sedap, dia nak pergi tengok orang masak. Saya kata ya lah, benda tu harus. Tapi dibandingkan kau buat itu dengan kau baca maklumat, kau baca buku tentang sejarah Palestin, kau faham isu Palestin ni betul-betul, isu Gaza ni apa isunya. Ya. Kau baca ayat-ayat Al-Quran yang Tuhan cerita, baca surah Al-Isra, baca surah Ali Imran. Ha? Mana lebih faedah? Ha, ada itu persoalan. Bila kita kata warak, kita nak jimat cermat. Amalan kita tu nak pastikan amal soleh itu lebih banyak mengatasi amalan buruk dan amalan yang tak memberi faedah ukhrawiyah, faedah akhirat kepada kita. Dan dia kata yang ketiganya, faedahnya adalah siyanatul iman. Kerana iman di sisi ahli sunnah wal jamaah yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau kita nak pastikan iman kita ini terpelihara, terjaga, yang mana maksiat ini akan menyebabkan hati keras. Dalam hadis Nabi SAW kata, "Idza aznaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda, fa in taba wastaghfara suqila qalbuh." Hati kita ni bila buat dosa di titik hitam. Bila istighfar taubat dicuci balik. Bila buat dosa lagi, titik lagi. Ya? Sehingga lama-lama kalau titik hitam ni banyak sangat, hati tu akan jadi aswadan mirbadan kalfuzil mujakhiyah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga hati manusia ni akan jadi dua jenis. Hati yang putih bersih ataupun hati yang aswadan mirbadan, hitam gelap. Dan seperti cawan yang terbalik. Cawan terbalik ni apa? Nak bubuh air cuci pun tak boleh dah. Kan? Dia hitam kot dalam, lepas tu dia terbalikkan. Jadi kalau dia tengah-tengah kot tu, kita boleh curah air bubuh cuci. Dah terbalik nak cuci macam mana? Kotoran itu akan kekal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itulah disebut ar-ran. Yang Tuhan kata, kalla bal rana ala qulubihim. Bal kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksib. Ada ran pada jiwa mereka, pada kalbu mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Sebab itu kata Syekh Ibn Qayyim, maksiat bagi iman itu seperti sakit dan demam bagi kekuatan tubuh badan. Bila semakin teruk penyakit, lama-lama dia boleh menyebabkan kematian kepada jiwa, kematian kepada iman, wal'iyadzubillah. Kata Syekh Al-Harawi, wa hadhihi thalath sifat
hiya fi darajatil ula min wara'il muridin. Dan tiga perkara ini, ya, apa dia tadi? Tajannubul qaba'ih li sawni nafsi wa tawfiril hasanat wa siyanatil iman. Ini tiga sifat ini adalah derajat pertama daripada waraknya orang yang muridin. Ya. Ini adalah peringkat pertama bagi orang yang nak menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala, jalan suluk. Ya. Kemudian datang dua lagi derajat. Dan derajat yang kedua adalah hifzul hududi indama la ba'sa bih, ibqa'an ala siyanati wa taqwa, wa su'udan ala dana'ati, wa takhallusan an iqtihamil hudud. Iaitulah derajat yang kedua, menjaga batasan pada perkara yang tidak mengapa, untuk mengekalkan pemeliharaan dan takwa, dan supaya boleh meningkatkan diri dan mengangkat diri daripada lembah kehinaan dan membebaskan diri daripada melanggar batas. Jadi kita kata di antara warak ni ialah warak daripada perkara-perkara yang harus, perkara yang tidak mengapa dari segi hukum, kerana takut dengan melakukan perkara itu kita akan terlanggar batas kerana dia dah dekat sempadan sangat. Dia dah dekat sempadan sangat. Kerra'i yar'i haula al-hima yushiku an yarta'a fih. Seperti orang yang bawa kambing dia mengembala di sempadan tanah larangan, hampir-hampir sahaja pasti kambing itu akan ceroboh makan rumput yang dalam tanah larangan. Nah, so ini adalah derajat yang kedua. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan derajat yang kedua ini pada kelas yang akan datang insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.